telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Semoga berada dalam situasi yang menggembirakan anda semua pada hari ini. Dan terima kasih kepada viewers dan juga subscribers yang sentiasa tidak jemu-jemu menonton channel saya yang tidak seberapa ini. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe channel saya, bolehlah subscribe sekarang supaya video saya ini mendapat sebaran luas ke seluruh pelosok Nusantara. Kita mengalu-alukan juga YouTubers ataupun viewers daripada negara jiran supaya menyokong channel saya ini. Okey, apa cerita kita hari ini? Saya lihat beberapa hari kebelakangan ini ya, berlaku satu pergaduhan di dalam media sosial berkenaan beberapa YouTubers ya yang saling mengecam antara satu sama lain. Ya, kalau kita lihat channel-channel yang menentang Wahabi telah pun bergaduh sesama sendiri di dalam channel YouTube, yang mana masing-masing menuding jari untuk menuduh antara satu sama lain, menganjingkan juga antara satu sama lain. Saya lihat di atas sebab satu orang yang bergelar Datuk. Kalau kita lihat senario ini, kita nampak sesuatu macam satu drama ya. Macam satu drama yang mana drama ini agak cantik jugalah ceritanya. Drama ini yang boleh kita katakan scammer professional. Dan senarionya anda mungkin tahu lebih detail, lebih daripada saya, sebab saya adalah channel yang berkecuali. Namun demikian, saya nak buat reaction sikit kepada channel-channel tersebut, yang mana kalau kita lihat daripada awal bahawa ada satu hamba Allah yang datang berjumpa dengan secara kebetulan berjumpa dengan satu orang di Rawang, kalau tak salah saya, berjumpa dengan admin channel Dr. Nasir Vlog, dan menyatakan bahawa beliau ingin bersama-sama menentang Wahabi. Beliau minat ya untuk turut serta dalam menentang Wahabi. Dan selepas itu setiap hari kita tengok ada video bersama di bawah di konti Dr. Nasir Vlog, dan juga di luar dengan idea menentang fahaman Wahabi, dengan membuat provokasi ke atas channel-channel yang mereka kategorikan Wahabi. Dan berterusan agak tidak begitu lama, lebih kurang dalam sebulan kot. Dan selepas itu berlaku satu perkara yang tidak diingini, di mana terbongkar di mana satu hamba Allah ini telah pun berhutang dengan kawan-kawan Dr. Nasir Vlog ya, itu. Namun demikian, kalau kita lihat perkara ini tidak begitu besar ya, sepatutnya diselesaikan di belakang kamera, tetapi ianya muncul di hadapan kamera dan di backup oleh YouTuber dari Singapura ya, YouTuber yang dalam channel Rafi, yang melucukan juga ya. Terpanggil untuk saya membuat video senario cerita drama ini, di mana pada masa yang sama YouTuber Singapura itu yang bernama Rafi itu membabitkan saya, mempermain-mainkan saya. Kadang-kadang saya tanya, untuk apa beliau mempermainkan saya sedangkan saya tidak terlibat di dalam
drama tersebut. Saya hanya penonton di luar saja, dan channel saya ialah untuk membantah membantah channel-channel yang membuat provokasi ke atas asatizah ahli sunnah wal jemaah. Tapi nama saya beberapa kali disebut, dan ada satu video lebih kurang setengah jam mereka membuat provokasi ke atas saya. Nampak tak? Tapi saya tidak ada rasa, orang kata, sedih, rasa koyak dan sebagainya. Saya anggap itu adalah kebodohan beliau dan juga penulis-penulis komen di channel beliau, penyokong-penyokong beliau. Itu memang kebodohan beliau lah. Beliau syorkan kebodohan beliau. Namun dalam hal beliau mempertahankan seorang hamba Allah ini, dan juga beberapa orang lagi lah ya, yang mempertahankan hamba Allah yang berhutang dengan kawan-kawan Dr. Nasir Vlog ini, beliau tidak sepatutnya mengaitkan saya, menghina saya ataupun mempermain-mainkan saya, kerana orang akan lihat betapa bodohnya beliau mengait-ngaitkan begitu tanpa ada isi yang betul-betul beliau boleh mempertahankan seorang hamba Allah yang berhutang ini. Sepatutnya beliau fokus kepada perkara-perkara tersebut. Kalau benar beliau hendak mempertahankan hamba Allah yang berhutang dengan kawan-kawan Dr. Nasir ni, ya tidak perlu mengaitkan orang itu, mengaitkan orang ini. Ya, ini yang kita katakan channel ini nampak tidak ada isi, dan beliau sebenarnya bukan untuk mempertahankan hamba Allah yang berhutang ini. Beliau hanya mencari publicity barangkali untuk membuat cerita-cerita di dalam channel beliau sambil sebelum mengantuk, dan membuat provokasi ke atas beberapa orang YouTubers dan termasuk saya. Dan kemungkinan juga oleh kerana channel saya ni taklah kata popular, sebab channel ni baru, ada orang yang menyuruh beliau supaya menjahanamkan channel ini kerana channel ini menentang Wahabi. Mungkin juga. Dan kata Dr. Nasir, mereka itu dibayar oleh Wahabi. Kemungkinan dibayar oleh Wahabi, yang mana untuk melemahkan channel-channel yang menentang Wahabi tersebut, termasuklah channel saya. Mungkin juga ya, tidak dinafikan. Dan saya kemarin ada tonton live Dr. Nasir, yang mana pada masa yang sama, pada malam tu sidang kalam ada masuk dalam live Dr. Nasir dan membuat sedikit provokasi ke atas channel Dr. Nasir. Dan ini menunjukkan sidang kalam mungkin terlibat secara langsung atau tidak langsung, kita tidak tahu, mungkin terlibat dalam senario ini, di mana sidang kalam mungkin mengupah ataupun menyuruh channel-channel tersebut, channel Singapura, channel Rafi, dan mungkin channel Zaini, mungkin channel Abdul Hadi bertanya untuk membuat provokasi ke atas channel-channel yang menentang beliau dan juga menentang Wahabi lah, yang especially mungkin itu kita tak tahulah. Pada saya tidaklah orang kata nak letak satu benda itu satu benda yang betul, namun kita katakan ia mungkin. Sahabat-sahabat boleh fikir. Kalau sahabat tengok beberapa video-video senario berlakunya drama tersebut, dan juga selepas berlakunya perkara tersebut setelah diketahui oleh umum, ya, berkenaan dengan berlakunya pinjam atau berhutang antara seorang berhutang kepada kawan-kawan Dr. Nasir itu, dan berlakulah satu pertelingkahan di mana Dr. Nasir juga dikecam dan beberapa orang yang lain, termasuk Ustaz Rosdi juga dikecam, sedangkan Ustaz Rosdi menyelesaikan beberapa masalah yang Ustaz Rosdi cuba selesaikan. Contohnya Ustaz Rosdi telah pun
membayar wang alung yang dipinjam oleh Kamarudin, untuk mengelakkan Kamarudin daripada dipotong hutang daripada kad pencen beliau. Dan Ustaz Usdi juga tidak menyebut tentang wang yang 4,000 yang diberikan kepada seorang hamba Allah tersebut. Dan tetapi masih berlaku provokasi di antara Rafi dan Dr. Nasir, yang mana masing-masing membuat provokasi dalam bentuk penghinaan juga ada. Dan pada saya secara peribadi ya, sahabat-sahabat, Dr. Nasir wajar mempertahankan dirinya. Ya, saya bukanlah menyokong Dr. Nasir secara total. Saya bukan penyokong Dr. Nasir pun dalam konteks peribadi ya. Tapi beliau wajar, ya, wajar. Yang pertama ialah perkara itu berlaku menggunakan pentas beliau dan orang-orang kawan-kawan beliau yang dipinjamkan ataupun yang memberi pinjam kepada seorang hamba Allah ini, dan beliau merasa malu dan beliau membongkarkan perkara ini dengan begitu serius sekali. Dan sepatutnya pihak kawan yang satu lagi, Rafi, Tuan Zaini Atan, channel Zaini Atan, tidak masuk campur dalam hal ini. Tapi saya heran kenapa mereka itu masuk campur dan sehingga berlaku pergaduhan antara dua pihak seperti sebelum ini, yang mana penentangan demi penentangan, hina menghina dan sebagainya. Dan saya nampak Dr. Nasir ada hak dan anda perlu sokong dia. Sebab apa? Hak beliau untuk mempertahankan diri beliau. Ya, sepatutnya beliau sahaja yang pergi ke sana ke sini itu mempertahankan diri untuk membersihkan diri beliau, dan juga untuk membantu rakan-rakan beliau yang telah pun memberi hutang kepada seorang individu tersebut. Individu ini memang smart. Saya tak kenal, tapi memang smart, bijak sekali. Saya pun tak mau sentuh lah sebab saya tidak terlibat ya antara itu. Cuma saya lihat perkara ini, kita harap tidak berterusan lah, sebab tidak ada kesudahan. Jika berterusan begitu sampai bila-bila tidak ada kesudahan, dan matlamat kita untuk menyerang fahaman Wahabi yang kita katakan merosakkan masyarakat kita di luar sana tergendala. Inilah agenda-agenda mereka itu sebelah sana itu, supaya melemahkan channel-channel yang dikategorikan menentang Wahabi ini. Yang hati-hati sahabat saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua menyokong saya. Ya, banyak juga penonton-penonton yang menonton channel saya, alhamdulillah, dan ramai juga yang subscribe channel saya. Semoga channel saya ini lebih tersebar luas ya, dan matlamat saya untuk menentang channel-channel di dalam YouTube yang menentang, yang provok, yang menghina asatizah ahli sunnah wal jamaah tercapai. Itu harapan saya. Dan tanpa anda semua penonton, siapalah saya kan. Betul. Okey, itu satu drama yang begitu menarik ya. Beberapa hari sudah. Saya harap selepas ini boleh stop lah ya drama-drama tersebut. Dan mengikut budak-budak saya yang tonton channel Rafi, masih lagi beliau menyentuh nama saya dan menghina saya ya. Namun itu semua melambangkan kebodohan beliau. Saya letak kat situ, melambangkan kebodohan beliau yang sebenar. Beliau tunjuk bodoh dia. Jadi kalau yang menyokong tu, yang cuba bersama-sama membuat ketawa tu, orang-orang itu juga orang-orang yang bodoh, seperti tuan punya channel yang bodoh itu. Bodoh dah tentulah bersama-sama yang bodoh. Tak gitu kawan. Jadi kita tak perlu pedulilah. Itu semua kau nak kata apa, kau nak buat apa, lantak kau orang lah. Tapi kita katakan yang bodoh akan mencari pengikut-pengikut yang bodoh. Jadi bodoh-bodoh itu
Kalau jika kita ikut bodoh, tidak tercapailah matlamat kita untuk menentang dakwah-dakwah satu kumpulan, satu fahaman yang cuba merosakkan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, yang cuba menipiskan akidah masyarakat ahli sunnah wal jamaah, ya, yang menyerang tasawuf, menyerang paman Nur Muhammad, menyerang Aswaja, yang menyatakan Aswaja itu berfahaman Syiah, dan lebih yang terbaru, ya, dalam channel Abdul Hadi bertanya mengatakan Aswaja itu mengajar ajaran syaitan. Waduh, kawan-kawan rasa macam mana? Apa yang kawan-kawan rasa, yang sahabat rasa? Cek komen sikit. Dikatakan Aswaja mengajar ajaran syaitan. Ini apa semua ni? Ini dakwah siapa ni? Siapa yang bagi teks kat dia? Siapa yang bagi teks kat dia, atau dia sendiri yang reka-reka? Ya, dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, dia bukan wahabi, tetapi dia menentang Aswaja. Aswaja itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Ini jangan mengelirukan orang, adik. Kau mengelirukan orang. Kau letak Aswaja tu siapa? Siapa Aswaja tu yang kau maksudkan sebenarnya? Dan mengajar ajaran syaitan tu, ajaran yang mana kau tunjukkan? Ajaran syaitan yang mana? Apakah ajaran syaitan yang diajar oleh Aswaja itu? Ini kau kena buktikan. Jadi kau jangan suka-suka tuduh. Ia mengelirukan orang awam di luar sana. Tanggunglah dosa, adik. Kalau bukan, saya yakin bukan. Aswaja tidak mengajar ajaran syaitan. Saya yakin bukan. Saja kamu buat-buat cerita dan kamu menuduh, bukan kamu bertanya. Kamu menuduh Aswaja mengajar ajaran syaitan. Berhati-hatilah nak buat YouTube pun, nak dapat rating tinggi pun berhati-hatilah. Takkan sampai begitu sekali. Ya, takkanlah macam tu sekali. Tuduhan kau tu berat tu. Dan aku akan membuat reaksi secara khusus jika aku nanti akan tengok video-video kau, dan budak-budak aku akan tengok penilai. Aku akan buat reaksi secara khusus. Ini adalah video santai dari aku yang menceritakan senario pergaduhan ataupun pertelingkahan di antara channel-channel yang sebelum ini ialah menentang Wahabi, tetapi ia berpecah-pecah kepada beberapa kategori ataupun kumpulan yang mana boleh menjejaskan juga sedikit sebanyaklah agenda untuk menentang Wahabi. Dan walau bagaimanapun, saya sendiri tidak akan berganjak. Saya tidak akan berganjak dengan agenda saya, kerana saya yakin agenda saya ialah untuk membenteras YouTuber yang menentang asatiza ahli sunnah wal jamaah. Dan saya tidak dibayar oleh sesiapa, dan saya tidak, orang kata, disuruh oleh sesiapa pun untuk membuat video-video berkenaan reaction ke atas channel-channel yang menentang ahli sunnah wal jamaah. Itu atas dasar apa yang saya rasakan tidak sepatutnya mereka buat begitu, dan perlu saya bangkit untuk mempertahankan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu yang matlamat saya. Jadi kawan-kawan, saya harap kawan-kawan memberi sokongan yang padu kepada saya, dan yang mana belum subscribe boleh subscribe channel saya untuk supaya ia memberi sebaran yang lebih luas. Okey, saya nak bertanya juga kepada ustaz channel-channel yang mengatakan beliau adalah bukan Wahabi, tetapi channel beliau ini seperti channel Nodros dan juga channel Abdul Hadi serta channel Syahabuddin ni, kenapa anda tidak membuat reaksi-reaksi ke atas video-video ataupun ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang terang-terang menyatakan tidak ada mazhab, dan seperti Dr. Maza, seperti Dr. Rora dan ramai lagi, ya. Kenapa hanya anda membuat reaksi atau provokasi ke atas channel-channel ataupun ceramah-ceramah ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah sahaja, yakni seperti Ustaz Fadil,
yang terbaru ni Syihabuddin kau buat reaksi ke atas cerita-cerita berkenaan dengan Mendiang Ratu Elizabeth, ke atas seorang ustaz yang berada di Penang, dan kamu siap menyiarkan cerita-cerita tersebut daripada ustaz tersebut, dan kamu kata cerita tu kelakar, ya, cerita tu kelakar dan tidak masuk akal. Okeylah, itu terserah pada kamu, tetapi kenapa kamu tidak membuat reaksi? Contohnya kemarin ada satu ceramah daripada Dr. Maza yang bertanya pelajar barangkali pada waktu itu berkenaan dengan Rasulullah itu mazhab apa. Satu soalan yang begitu tak masuk akal. Yang kita tahu di zaman Rasulullah itu, Rasulullah macam mana nak bermazhab, dia seorang, dia adalah penyampai wahyu Allah, ya kan. Jadi tak patutlah soalan macam tu. Sepatutnya kamu semua ni buat reaksi lah, buat react pada video tersebut. Tak berani? Kenapa tak berani? Kenapa kamu tak berani? Tang kepada ustaz lain tentang 900 kg pedang pun kamu melenting, membuat reaksi yang begitu melenting kuat dan mentertawakan ustaz tersebut. Ya, sedangkan apa yang ustaz tersebut syarahkan itu ada di dalam buku, ya, tertulis begitu, dan ustaz tersebut sebutlah begitu. Ini yang tak tertulis, ini kamu tak buat reaksi pula. Kenapa? Takut? Ke kamu ni semua ni Wahabi? Kamu saja nak melindungi mata masyarakat, kamu kata bukan Wahabi, kan? Kawan-kawan kena teliti, kena tengok betul-betul. Kena tengok. Dan memang slogan-slogan mereka itu memang begitu cantik sekali, ikut Al-Quran dan Sunnah. Memang Rasulullah pun ada bersabda, kan, di dalam khutbah terakhir Rasulullah pun ada disebut. Dan dengan itu ramailah orang yang percaya, masyarakat kita percaya. Tetapi hati-hati, apakah selepas itu mereka terapkan apa, kena tengok dulu, barulah kita boleh terima. Dan apa yang difahamkan, kita fahamkan mereka ada tim untuk memprovok ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Yang ini yang kita cuba pertahankan, insya-Allah, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat sekalian, saya buat video pendek sebagai video silaturahim kepada anda semua. Dah lama tak buat video ni, dah 2 hari kot. Dan sokonglah saya, insya-Allah saya akan membuat video-video yang lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah, ya, jika ada masa dan waktu ada, ya. Dan berilah komen-komen yang positif yang boleh saya ketengahkan kepada umum dalam video-video saya yang akan datang, insya-Allah. Berilah cadangan-cadangan yang baik, ya, di dalam komen-komen anda untuk saya keluarkan kepada umum, supaya masyarakat umum apabila menonton video saya faham bahawa tidak terpengaruh dengan agenda-agenda yang dibawa oleh satu golongan yang kita kategorikan boleh merosakkan dan boleh memecah belahkan umat, ya. Inilah matlamat kita. Sokonglah channel-channel yang menentang Wahabi, ya, especially kita sebut Wahabi ni sebab senang. Kalau kita nak sebut banyak term-term lain lagi itu susah. Wahabi yang kita akan sebut ini, ada Wahabi yang betul-betul Wahabi, yang memang mereka ini Wahabi, dan ada juga mereka-mereka yang tidak mengaku sebagai Wahabi, tetapi mereka ada ciri-ciri kewahabian. Itu yang kita perlu juga berhati-hati, dan kita perlu tentang mereka dan memberi peringatan kepada orang awam di luar sana supaya berhati-hati dalam mencari ilmu agama. Ya, dalam mencari ilmu agama ini sudah memang dah disiapkan kurikulum dan kaedah-kaedah pembelajaran yang mana mengikut
mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan akidahnya pun telah ditetapkan belajar sifat 20, dan yakni akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu saja ya sahabat. Okey, kali ini video pendek selama 25 minit ini, semoga ianya bermanfaat kepada semua, dan saya dengan ini sudahi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.